Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashid umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita bertemu pada pertemuan perkongsian maghrib di mana kita akan membicarakan daripada buku yang bertajuk Al-Arba'un Al-Khairiyah fi Bayanil A'malil Khairi fi Bayani A'malil Khairiyah, yang mana tajuknya adalah buku yang menerangkan 40 hadis berkenaan sebaik-baik perkara dan amalan. Lalu sengaja saya pilih buku yang telah ditulis oleh Tuan Guru Al-Fadhil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani mengenai amalan-amalan yang disebutkan sebagai sebaik-baik amalan, supaya ianya menjadikan motivasi untuk kita, lagi-lagi pada bulan yang mulia, bulan Ramadan yang telah tiba, menjadi motivasi untuk kita untuk memperbanyakkan amalan, untuk pada waktu itu berusaha untuk menambahkan amalan. Dan ini adalah sesuatu yang mana patut kita lakukan dalam bulan Ramadan, di mana pada waktu itu kita mudah untuk melakukan kebaikan, kita mudah untuk meninggalkan kemaksiatan. Lalu buku ini merangkumi beberapa hadis yang telah disusun, yang kita akan cuba untuk baca setiap hari sementara sahabat-sahabat dalam perjalanan nak pergi ke masjid ataupun surau, ataupun ketika mana bersiap sedia bersama dengan keluarga. Kita tak akan ambil masa yang lama, namun kita berharap ada amalan baru ataupun amalan yang dah lama namun yang sebelum ini kita tidak sempat amalkan, yang kita boleh bawakan dalam kehidupan. Lalu di sini penulis buku membawakan riwayat yang pertama, yang mana riwayat pertama ini adalah berkenaan tentang amalan yang sangat baik, amalan yang kita nampak biasa tetapi sebenarnya sangat luar biasa. Maka penulis buku membawakan riwayat daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'ata al-fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat solat fajar ataupun solat sunat qabliyah subuh adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini yang disebutkan sebagai 40 hadis mengenai sebaik-baik amalan, sebaik-baik perkara. Sebab Nabi sebut 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fajar, 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis ini adalah riwayat Muslim, riwayat yang ke-725, riwayat Tirmizi, riwayat yang ke-416, Musnad Ahmad. Dan juga apakah pengajaran yang kita boleh ambil? Maka bila Nabi sebut solat fajar, lalu solat fajar yang dimaksudkan di sini bukan fardu subuh, namun solat fajar yang dimaksudkan pada riwayat ini adalah solat sunat 2 rakaat yang dilakukan sebelum fardu subuh. Solat sunat 2 rakaat sebelum fardu subuh dikenali juga sebagai solat qabliyah subuh ataupun solat sunat subuh. Lalu sunat untuk menjaga, memelihara 2 rakaat solat ini sama ada kita berada di mukim kita ataupun kita bermusafir. Apakah hukum meninggalkan solat sunat qabliyah ini? Kata para ulama mazhab Syafi'i, hukumnya adalah makruh. Apakah dalil mengatakan meninggalkannya adalah makruh? Riwayat yang lain daripada Aisyah radhiyallahu taala anha yang ada dalam Bukhari dan Muslim, kata Aisyah, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda minhu ta'ahudan ala rak'atil fajar. Kata Aisyah, tidak pernah dilihat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu mengambil berat dengan solat-solat sunat sebagaimana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil berat berkenaan dengan 2 rakaat solat sunat fajar ataupun qabliyah subuh. Maka apakah sunnah yang patut kita baca?
bacaan yang kita patut baca dalam qabliyah subuh ini. Maka dibawakan sepotong lagi riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada 2 rakaat solat qabliyah subuh ataupun solat sebelum subuh. Pada rakaat pertama kuliah dan pada rakaat kedua kul huwallahu ahad. Hadis riwayat Muslim, riwayat yang ke-726. Apakah poin-poin yang kita boleh ambil? Yang pertama, kita nampak penulis buku membawakan sunnah ini yang kadang-kadang kita terlepas pandang, bahawa ianya adalah lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sebelum subuh. Lalu apakah hukum mengamalkannya? Ya, sunnah. Tapi apakah hukum meninggalkannya? Maka daripada sini kita nampak daripada riwayat yang kedua yang kita baca daripada Aisyah, yang mana Nabi sangat mengambil berat, maka meninggalkannya hukumnya adalah makruh. Makruh meninggalkan qabliyah subuh. Lalu ambil berat untuk kita solat, sama ada kita solat di rumah solat tersebut seperti mana baginda Nabi SAW, ataupun kita solat di masjid dan surau. Kalaulah rumah kita jauh daripada masjid dan surau, supaya kita tidak ketinggalan takbiratul ula bersama dengan imam. Dan apakah bacaan yang patut kita baca? Adakah bacaan yang panjang? Maka daripada riwayat Abu Hurairah kita nampak bacaannya adalah Qul ya dan Qul huwallahu ahad. Siapa yang berazam untuk buat, tahniah kepada yang dah istiqamah jaga sunat-sunat, bukan sekadar qabliyah subuh, bahkan sunat-sunat yang lain. Namun bersempena dengan Ramadan yang pertama yang kita berada pada masa ini, apa kata yang belum kita berazam untuk niat, kita mulakan daripada subuh esok untuk kita mulakan dengan qabliyah subuh. Lagi-lagi kita dah biasa pada waktu itu bangun sahur, maka jangan tidur semula, buat persediaan dan bersiap sedia, dan kemudian kita terus untuk solat sunat qabliyah subuh apabila telah masuk waktunya. Riwayat yang kedua yang kita nak kongsikan pada hari ini, tadi kita dah belajar tentang betapa baiknya amalan qabliyah subuh. Riwayat yang kedua adalah berkenaan tentang solat sunat witir. Al-Fadhil Ustaz Hazri membawakan riwayat ini daripada Kharijah bin Hudzafah Al-Adawi radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, inna Allah qad amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am wa hiya al-witr faja'alaha lakum fima baina salatil isya ila salatil fajar. Apakah terjemahannya? Maka Kharijah bin Zaid berkata, Nabi SAW telah keluar daripada rumah baginda menemui kami lalu bersabda, sesungguhnya Allah telah menganugerah kepada kalian satu salat yang lebih baik daripada bersedekah beberapa ekor unta yang sempurna dan baik. Lalu kat sini poin tentang sebaik-baik amalan, sebab Nabi sebut solat ini lebih baik daripada sedekah. Bukan sedekah yang biasa, sedekah unta yang paling baik, yang orang Arab panggil sebagai humrin na'am, unta yang sempurna dan baik. Apakah solat tersebut? Ianya adalah solat witir. Maka dijadikan waktunya buat kalian di antara solat isyak dan solat fajar. Maka ini riwayatnya menunjukkan witir adalah amalan yang sangat baik, bahkan Nabi tidak pernah tinggal. Maka kenapakah dinamakan solat sunat witir di dalam riwayat ini? Kerana witir memberi makna ganjil. Lalu solat sunat witir adalah solat yang ganjil bilangan rakaatnya. Boleh dikerjakan satu rakaat dalam mazhab Syafi'i 3, 5, 6, 7 dan maksimumnya adalah 11. 9 pun boleh. Dan ianya dilakukan 2 rakaat. Boleh dilakukan 2 rakaat dan kemudian diakhiri dengan 1 rakaat ataupun diakhiri dengan 3 rakaat. Kalaulah kita nak solat 3 rakaat, boleh ke 1 salam ataupun mesti 2 salam? Dalam mazhab Syafi'i kedua-duanya boleh. Boleh solat witir 3 rakaat 1 salam, ataupun witir 3 rakaat 2 salam. Selalunya kita biasa 2 salam. Kalau kita nampak orang buat 1 salam kita rasa pelik, sebenarnya boleh dalam mazhab Syafi'i. Bilakah waktu solat witir ini? Kata para ulama mazhab Syafi'i, ianya dibuat selepas solat fardu isyak. Bila? Selepas solat fardu isyak. Walaupun untuk isyak yang disolat pada jamak takdim.
Kerana bila jamak takdim kita solat isyak pada waktu maghrib. Bila dah solat sahaja isyak, maka pada waktu itu boleh solat sunat witir. Akan tetapi kalaulah dah masuk waktu isyak, kita belum solat isyak, tak boleh buat witir. Maka daripada sini, kadang-kadang ramai yang terlepas pandang, dia musafir, dia dah berhenti untuk jamak takdim, lepas tu dia tak solat witir kerana dia rasa kena tunggu isyak. Tidak, solat sunat witir boleh dilakukan ketika mana dah solat isyak walaupun secara jamak takdim. Okey, kemudian bila kita berada pada bulan Ramadan yang mulia ini, maka sepatutnya kita lengkapkan tarawih kita dengan witir. Dan kalaulah pada waktu itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita bangun pada waktu malam, maka bagaimana? Nanti itu kita akan bicarakan. Adakah kena batalkan witir itu, ataupun pecahkan witir itu, ataupun bagaimana? Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasih oleh Allah, witir kita dah tahu waktu masuknya bila dilakukan solat fardu isyak walaupun secara jamak takdim pada waktu maghrib. Dan bilakah ianya berakhir? Ianya berakhir pada waktu subuh. Lalu ketika mana pada bulan Ramadan selepas tarawih, maka lengkapkanlah witir. Lalu insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita baca dan kongsikan ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang yang risau dia tak boleh bangun pada penghujung malam? Insya-Allah daripada situ kita akan sambung pada siri yang seterusnya. Terima kasih semua.